Terima kasih Tuan Pengerusi Tetap, Presiden Parti, Ketua Umum, Pengerusi MPN Negeri Selangor kerana saya mewakili Selangor, Barisan Kepimpinan MPP, segenap lapisan MPN, para perwakilan yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat masih ada bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Sabar nak ucapkan. Untuk jimatkan masa Tuan Pengerusi Tetap, saya tidak berhasrat untuk memberikan sebutan nama setiap kepimpinan yang ada, sekadar cukup sampaikan salam secara umum. Tuan Pengerusi Tetap, hari ini saya diamanahkan untuk membicarakan reformasi pendidikan. Sejajar dengan sambutan 1 Muharram pada hari ini, saya rasa tajuk ini amat tepat sekali. Sebab hari ini kita menghayati semangat hijrah pada zaman dahulu. Semangat hijrah yang saya dimaksudkan di sini bukan minta kita pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tetapi kita patut menghayati semangat hijrah pada hari ini untuk menukar daripada satu keadaan yang tidak adil zalim kepada satu keadaan yang lebih selesa. Oleh kerana itu, mungkin seperti mana yang telah disampaikan oleh Tuan Pengerusi, Tuan Setiausaha tadi, ini merupakan kongres yang terakhir, MATC yang terakhir sebelum PIU 13. Dengan itu, dengan semangat kita bekerja selama dengan atas semangat hijrah inilah, Tuan Haji Najib akan pindah balik ke kampung yang di Pekan. Begitulah juga dengan Haji Al-Usman sekali. Kita akan hijrah ke Putrajaya nanti. Selagi lebih cepat dia bubarkan parlimen, lebih cepatlah kita hijrah. Itu hasrat kita. Tuan Pengerusi Tetap dan para kepimpinan sekalian, saya lujuk tajuk ini, reformasi pendidikan. Saya lujuk dua perkataan asas ini, reformasi dan pendidikan ini, kepada Kamus Dewan yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Apa yang dimaksudkan pendidikan? Pendidikan bermaksud pelihara, menjaga dan melatih baik-baik. Begitu juga dengan reformasi. Tafsiran dalam Kamus Dewan itu, Tuan Pengerusi Tetap, reformasi itu membawa maksud pembaikan ataupun pembaharuan. Oleh itu saya katakan sebentar tadi, semangat sambut 1 Muharram ini adalah sejajar dengan reformasi pendidikan, sebab apa sistem yang ada pada hari ini memang pincang, curang dan sebagainya. Kita lihat apa yang dibicarakan dalam parlimen kepada para ahli-ahli Dewan Rakyat. Memang mereka tahu, dan tuan-tuan dan puan-puan saya yakin. Minggu lalu, Kementerian Pendidikan telah mengumumkan pengkurangan gaji untuk guru kontrak. Timbalan Menteri Pendidikan selaku Ketua Pemuda MCA dalam Parlimen telah mengumumkan gaji-gaji guru-guru sementara yang kontrak tahunan itu akan kurang 200. Kononnya peruntukan tak cukup. Di mana pergi peruntukan kerajaan pusat yang berjumlah 230 bilion itu? Sudah pergi beli kondominium dan beli lembu. Betul tak? Dalam erti kata yang lain, ini ringkas tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Pengerusi Tetap. Kita boleh bandingkan negeri-negeri yang ditadbir oleh kerajaan di bawah Pakatan Rakyat, Selangor, Pulau Pinang, Kelantan dan Kedah. Kita tidak pernah korbankan kepentingan awam, gaji kaki tangan kita tidak pernah turunkan. Sebaliknya, dengan hujah Timbalan Menteri Pendidikan katakan sebab peruntukan tidak cukup, maka gaji cikgu-cikgu yang dikontrak tahunan perlu dikenakan. Lebih daripada itu, mereka tidak akan dibayar dengan EPF lagi atau kumpulan wang KWSP. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada rakan-rakan perwakilan yang menjalankan perniagaan sendiri, sekiranya pekerja tuan-tuan dan puan-puan tidak bayar KWSP, itu satu kesalahan. Boleh dilakwa ke mahkamah atas satu kesalahan jenayah. Akan tetapi
Kerajaan sendiri tidak sanggup untuk bayar KLP SP untuk para guru-guru. Di manakah keteladanan? Tunjukkanlah keteladanan yang baik. Sebalik daripada itu, buku jingga. Pakatan Rakyat telah menerbitkan buku jingga untuk memberikan tambah gaji 500 untuk semua tenaga pengajar sekiranya kita ambil alih kerajaan pusat atas semangat hijrah yang saya sebutkan tadi. Tuan Pengerusi Tetap dan tuan-tuan sekalian, lebih daripada itu, pengumuman, saya ambil sedikit masa untuk mengupas beberapa isu semasa yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan. Pengumuman pemberian RM100 kononnya untuk membantu ibu bapa meringankan beban untuk persekolahan pada tahun yang akan datang. Kelang kabut, bukan saja peruntukan RM100 itu belum diluluskan dalam parlimen, malahan seperti yang telah diledahkan oleh ketua wanita kita YB daripada Ampang, di mana mereka salah gunakan dana awam ini pada ibu bapa di Ampang perlu hadir ke pejabat UMNO untuk menerima wang RM100 ini. Itu wang rakyat, bukan wang UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Setuju tak? Bukan saja dia salah guna ini, malahan di Kota Raja, di kawasan YB Suhaimi sendiri, YB Dr. JB, di mana cabang saya datang sendiri. Kepimpinan UMNO MCA Gelakan dijemput untuk mengedarkan wang RM100. Padahal, di bawah kepimpinan Pakatan Rakyat Selangor, setiap tahun kita memperuntukkan 16 juta. 16 juta untuk membeli bantuan kepada sekolah agama rakyat, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, tetapi para guru besar, pengetua-pengetua diancam, diugut supaya jangan hadir ke majlis penyampaian bantuan seumpama ini. Itulah muka sebenar wajah-wajah barisan dari sana. Dalam erti kata yang lain, saya pernah belajar sejarah Islam itu sendiri, Tuan Pengerusi Tetap. Dalam erti kata yang lain, sifat-sifat inilah yang saya maksudkan secara peribadi, saya maksudkan sebagai kemunafikan politik barisan nasional dalam UMNO. Munafik bukan dalam bidang agama. Saya tak layak untuk berceramah agama di sini. Nanti tak ada tauliah pula kan. Tapi kemunafikan dalam kamus dewan yang saya sebut tadi bermuka dua. Dia menjemah-jemah. Di sini dia boleh cakap putih, di sini boleh cakap hitam. Itulah kemunafikan politik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang PPSMI. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin-hadiran sekalian, perwakilan dan segenap kepimpinan, PPSMI dikelangkabutkan oleh siapa? Siapa yang melaksanakan PPSMI ini? Memang pada awal lagi kita dah terangkan, kita tegaskan bahawa pengajaran sains dan matematik itu dalam bahasa ibunda akan lebih memanfaatkan kepada para pelajar. Terutama yang di kawasan perkampungan, Sabah dan Sarawak. Sebab perubahan PPSMI inilah mengakibatkan pencapaian pelajar-pelajar di kawasan luar bandar khasnya merosot. Pakatan Rakyat telah jelaskan sejak awal lagi, untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris, memang bahasa Inggeris penting seperti mana yang telah disampaikan dalam ucapan Presiden dalam muka surat 15, 16, 17 dan 18. Tuan-tuan dan puan-puan para hakim boleh rujuk. Penguasaan bahasa Inggeris itu penting. Tetapi kita tidak setuju dan kita tidak percaya, kita tidak yakin Tuan Pengerusi, di mana mengajar mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris mampu untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Kita ada cadangan yang lain, tetapi UMNO dan barisan dari sana buta, pekak, kepimpinannya bisu, banggang.
MCA, Gerakan dan MIC. Saya sifatkan mereka seperti janggut ikut dagu. Bila dagu dah mengangguk, oh, janggut tulut ikut. Jadi Pak Tulut. Betul tak? MIC tak ada, hilang tulut. Dia sibuk, Menteri Kerja Raya dahulu sibuk dengan Mr. 10%. Sebab itu, hari ini baru mereka nak insaf dan taubat, nak tukar balik. Sudah kelang kabut. Bagaimana anak-anak kita bakal tunjang ke pemimpin kita, tunjang negara kita, harapan kita dijadikan tikus putih untuk buat kajian melaksanakan PPSMI. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pada pengamatan saya, sebenarnya pelaksanaan PPSMI dan macam-macam lagi, lembu lah, kambing lah, bili-bili kah, semua ya untuk kepentingan, untuk cetak buku dan sebagainya. Berjuta-juta, puluh juta, ratus juta ringgit untuk mencetak buku dan sebagainya. Harapan mereka setiap tahun tukar lagi, bagus. Orang Kedah kata lagi bagus, tiap-tiap tahun boleh cetak buku baru. Boleh cash untung 20%, 50% daripada keuntungan cetak buku, mata pelajaran, silibus dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan pengurusi tetap. Oleh itu,